Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allah 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 ya Allah 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 ya 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 Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita memulakan pertemuan dan pengajian ilmu kita pada malam ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah sepanjang kita bersama-sama pada malam ini, insya-Allah. Sama-sama kita mulakan dengan nama Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma ij'alna min ulama'il 'amilin. Allahumma ij'alna minal mukhlasin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين يا رب العالمين. آمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan taufik hidayah kepada kita untuk kita bersama-sama pada malam ini, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pada malam ini pertemuan yang akan menambahkan lagi kedekatan diri kita kepada Allah, pertemuan yang akan menjadikan hati kita hati yang semakin bersih dan seterusnya mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, tuan-tuan ya. Jadi saya peringatkan kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian, kalau boleh ya, di waktu kita masih tidak terlepas, masih belum benar-benar merdeka lagi, bebas daripada masalah COVID wabak ni, tuan-tuan. Jadi jangan kita tinggalkan zikir bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi itulah, tuan-tuan ya. Walaupun perkara tu kita selalu sebut
sebelum-sebelum ni. Jadi maknanya kita peringatkan juga supaya kita sentiasa mengamalkannya. Tuan-tuan, zikir tu penting kerana insya-Allah orang-orang yang mengamalkan zikir yang Nabi SAW janjikan tidak akan terkena sebarang mudarat pada waktu pagi dan pada waktu malam. Siapa yang mengamalkannya, membacanya pada 3 kali selepas subuh dan 3 kali selepas asar ataupun selepas maghrib pun boleh, tuan-tuan. Baca bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca, tuan-tuan ya. Jangan tinggalkan, buat amalan, tuan-tuan ya. Itu antara hikmahnya. Bila kita menghadapi ujian musibah, kita akan menambahkan lagi ingatan kita kepada Allah. Maksudnya antara hikmah Allah menguji kita ni akan menambahkan hati kita untuk ingat kepada Allah, tuan-tuan ya. Manusia ni kalau tak uji, dia tak ingat Tuhan, tuan-tuan. Jadi antara hikmah ujian musibah itu menjadikan manusia itu akan bertambah ingatannya, bertambah. Sebelum ni ingat Tuhan, bukan tak ingat. Tapi bila dalam ujian, bertambah ingatannya kepada Allah. Sebab tu manusia kadang-kadang memang perlu diuji. Sebab dengan ujian itulah akan menjadikan dia menginsafi diri dia dan akan menjadikan hatinya balik pada Allah, bergantung kepada Allah, dan akan menjadikan diri dia semakin banyak beramal, tuan-tuan, menginsafi diri, taubat, dan akan menjadikan diri dia banyak ingat kepada Allah. Antara hikmahnya, tuan-tuan, dengan kita menghadapi COVID ni, sebelum ni kita jarang-jarang nak baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi kan. Jadi bila ada COVID ni, kita pun duk beramal dengan satu lagi zikir bismillahirrahmanirrahim ni, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan zikir ni kita amal sampai ke mati kita lah. Maksud kata kalau tak ada COVID sekalipun, memang kehidupan kita ni, tuan-tuan, sentiasa tidak terlepas daripada sekalian perkara-perkara yang boleh memudaratkan diri kita, tuan-tuan ya. Sama ada COVID ke, ataupun khianat daripada orang luar ke, tuan-tuan ya, ataupun apa sajalah bentuk-bentuk mudarat, sama ada wabak COVID ataupun wabak-wabak yang lain, tuan-tuan, tak, penyakit-penyakit yang lain, batuk ke, demam ke, berjangkit dengan orang, baca bismillahirrahmanirrahim ni, tuan-tuan ya. Nak pergi kerja dan sebagainya, baca. InsyaAllah Allah SWT akan lindungi kita dengan berkat zikir yang kita amalkan. Maka insya-Allah dalam kuliah saya, kalau kuliah subuh, kita akan mulakan kuliah subuh kita tu sebelum kita masuk kepada perbahasan ilmu. Kita akan sama-sama bismillahirrahmanirrahim tu. Mana-mana yang belum baca tu, baca sekarang nah. Kemudian kuliah maghrib pun kita akan baca bismillahirrahmanirrahim tu 3 kali, tuan-tuan ya. Seterusnya peringatan yang kedua, tuan-tuan, untuk esok. Tuan-tuan ya, esok maknanya seboleh yang mungkin kita usahalah pakat-pakat ramai-ramai kita berpuasa lah pada hari esok, tuan-tuan ya. Walaupun sebenarnya hari ni pun sunat puasa, tetapi yang lebih utama adalah esok lah, tuan-tuan ya. Jadi dalam 10 Zulhijjah ini, sunat puasa 10 Zulhijjah ni sunat puasa setiap hari tu. Tetapi yang Nabi SAW khaskan, ada kelebihan khas. 1 sampai 10 ni maknanya 9 Zulhijjah, yang ni esok hari ya, tuan-tuan. Jadi maksud 9 Zulhijjah ni ada dalil khas. Ada yang Nabi SAW sampaikan kepada kita secara khas mengenai dengan kelebihan puasa 9 Zulhijjah, tuan-tuan ya. Jadi esok dipanggil puasa hari Arafah, tuan-tuan ya. Yang ini puasa pada 9 Zulhijjah, tuan-tuan ya. Baik, apa kata Nabi SAW? Kata Nabi, man siyamu yaumu Arafah, puasa pada hari Arafah, yang di 9 hari bulan ni, pada esok hari, tuan-tuan ya. Inni ahtasibu 'ala Allah, sesungguhnya aku mengira di sisi Allah Subhanahu wa taala, ayu kafiras sanah allati qablahu was sanatul lati ba'dahu, yakni orang-orang yang puasa, tuan-tuan, pada hari Arafah ini, pada 9 Zulhijjah, kata Nabi SAW, mereka ini akan mendapat pengampunan daripada Allah daripada sekalian dosa-dosa yang kecil. Bukan dosa-dosa besar, tuan-tuan ya. Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil yang lepas ya, setahun yang lepas, dan dosa-dosa kecil setahun yang akan datang. Maknanya, tuan-tuan, apa maksud Allah menghapuskan dosa-dosa ni, tuan-tuan? Maksudnya begini, kalaulah pada tahun-tahun yang lepas masih ada lagi berbaki dosa-dosa kecil kita yang ada dalam buku amalan kita, orang-orang yang puasa 9 Zulhijjah ni, habis semua dihapuskan oleh Allah. Maksudnya buku amalan kita ni yang tercatat dosa-dosa setahun yang tahun lepas, yang dosa-dosa kecil lah, dosa mata, dosa telinga, dosa sangkaan hati, yang kecil-kecil, bukan dosa besar, tuan-tuan. Dosa besar kena taubat, tuan-tuan ya. Jadi dosa-dosa kecil ni, tuan-tuan, maknanya dalam buku kita ni tak ada dah, dihapuskan. Mana kata bila bangkit di akhirat kelak, bila dibentangkan amalan, dosa kecil ni tak ada dah. Maksudnya kalau dibuka buku esok, nak dibaca balik dosa-dosa kecil dalam buku tu dah tak ada untuk setahun yang lepas lah, dan setahun yang akan datang. Apa maksud dosa dihapuskan oleh Allah, dosa yang akan datang? Ni maksud lain. Kalau yang lepas, maksudnya Allah habiskanlah.
Tak ada lah, Allah padam lah. Itu maksud yang lepas. Kalau yang akan datang macam mana tuan-tuan? Maksud dosa yang dihapuskan oleh Allah untuk pada masa akan datang, maksudnya macam mana? Maksudnya, kalaulah ada dosa-dosa kecil kita yang kita lakukan bermula daripada esok hari, mana setahun yang akan datang selepas daripada 9 Zulhijjah ni, bermulalah dosa-dosa kita untuk setahun yang akan datang, esok, lusa sampai setahun. Tuan-tuan, maksudnya dosa-dosa kita yang bakal kita lakukan tu Allah takdirkan untuk dipadamkan, dan yang kita nak tu Allah ganti dosa-dosa itu kepada kebaikan. Itu yang kita nak. Maksudnya dosa tu belum kita buat, tetapi mungkin sudah tercatat, sudah ada dalam catatan untuk menguji kita dengan dosa tersebut. Jadi bila kita puasa 9 Zulhijjah ni, dosa-dosa yang bakal kita lakukan yang ada hikmah segala-galanya di sisi Allah, Allah hapuskan dan Allah gantikan dengan kebaikan. Maksud kata, kalau takdir pada masa akan datang, tahun 2022 esok, ada dosa pada saat ini kita akan lakukan, Allah ganti dosa itu dengan kebaikan. Tak jadi buat dosa, Allah buat menjadi kebaikan. Ataupun ulama' menyebutkan, kalaulah kita terlakukan dosa pada saat itu pun, kita akan diberi taufik hidayah oleh Allah untuk istighfar ketika itu. Itu ulama' sebut dengan dua maksud lah. Maksudnya Allah ganti dengan kebaikan, ataupun kalau terbuat sekalipun, di situ Allah beri taufik hidayah untuk menghapuskan dosa itu dengan kita istighfar taubat kepada Allah. Maksudnya Allah tak biarlah kita kekal dengan dosa pada masa-masa akan datang. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak minta ampun dengan Allah ni, saya nak ajar tuan-tuan ni, nak sebut pada tuan-tuan, jangan kita ni minta ampun kepada Allah dosa-dosa kita yang lepas sahaja. Tuan-tuan ni, kalau boleh kita beramal mulai hari ni, minta Allah hapuskan dosa kita ni, dosa keseluruhan dalam hidup kita. Maksud dosa keseluruhan dalam hidup kita, maksudnya kalau umur kita 60 tahun, minta Allah hapuskan dosa kita selama umur 60 tahun itu. Sebab tu ada hadis Nabi, tuan-tuan, yang disebut dalam kitab Minyatul Musalli, yang Nabi SAW juga tidak melepaskan, ataupun Nabi sentiasa beramal lah, tidak melepaskan amalan ini. Sentiasa Nabi beramal dalam bacaan selepas daripada solat. Disebut oleh Syekh Daud Fatani, tuan-tuan ni. Maka Nabi juga mengamalkan doa lepas fil alamin innaka hamidum majid. Apa Nabi kata tuan-tuan? Nabi kata, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ni bagus tuan-tuan. Kalau kita nak amalkan doa Nabi ni, tuan-tuan, kita doa apa? Allahumma ghfirli, Allah ampunkan dosaku, ma qaddamtu, dosa-dosa aku yang lepas, wa ma akhartu, dosa-dosa aku yang akan datang. Tuan-tuan, dosa-dosa yang lepas, ma qaddamtu dan akan datang, wa ma akhartu yang lepas-lepas, tuan-tuan, wa ma Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Ni yang ketiga nah, minta Allah hapuskan dosa kita yang lepas yang akan datang. Wa ma asrartu, apa yang dosa yang aku sembunyikan. Maksudnya depan orang kita tak tunjuk dosa kita, tapi dengan Allah kita sembunyikan. Kita seorang-seorang kita buat dosa dengan Allah. Maka ini pun Nabi SAW minta ampun kepada Allah. Nabi tak ada dosa, tuan-tuan. Sebenarnya Nabi berdoa begitu nak ajar umat. Nabi maksudnya dia maksum, dia tidak melakukan dosa di belakang orang ataupun di hadapan Allah, lebih-lebih lagi lah, tuan-tuan ya. Jadi sebenarnya doa itu Nabi ajar untuk kita. Kita sebagai umat yang selalu melakukan dosa di belakang orang. Jadi wa ma asrartu, apa dosa-dosa yang aku rahsiakan. Wa ma a'lantu, dosa-dosa yang aku zahirkan. Maksudnya dosa-dosa yang memang semua orang nampak aku buat dosa. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Nombor 5 maksud yang 4 lah yang Nabi ajar. Minta Allah hapuskan dosa kita yang lepas, yang akan datang, yang kita sembunyikan, yang kita zahirkan. Yang keempat dan yang kelima, ya Allah, wa ma anta a'lamu bihi minni. Yakni dosa-dosa ya Allah yang Engkau lebih maha mengetahui tentang dosa-dosa aku, yang mungkin kadang-kadang aku sendiri tak terperasan aku sedang melakukan dosa kepadamu ya Allah. Ini nombor 5 ni penting. Kadang-kadang kita rasa kita tak ada dosa, tuan-tuan tak? Kita tak sedar hati kita kurang ikhlas, tuan-tuan tak? Kita rasa macam kita ikhlas dah. Jadi rupa-rupanya ada juga dosa-dosa kita yang Allah mengira itu sebagai dosa. Allah tahu itu sebagai dosa, tapi kita kadang-kadang tak perasan itu satu dosa. Ini yang kelima, ya Allah ampunkan juga dosa-dosa aku yang mana Engkau lebih mengetahui tentang dosa aku daripada diri aku sendiri. Tuan-tuan ni, antal muqaddimu wa antal muakhir. Engkaulah yang maha awal dan Engkau yang maha akhir. Kita kata ke Allah, antal muqaddimu wa antal muakhir, la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan Engkau. Ni maksudnya saya nak sebut dengan tuan-tuan mulai hari ni, kalau boleh kita ni kalau minta ampun dengan Allah, minta Allah ampunkan dosa kita ni, dosa sebelum, dosa akan datang, dan dosa yang sedang kita tanggung pada saat hari ni, tuan-tuan ya. Kalau kita tak hafal bahasa Arab, tak ada masalah, tuan-tuan. Allah memahami kita punya bahasa Melayu. Bahkan kalau kita berdoa dengan bahasa Melayu, dengan jiwa kita, dengan kefahaman hati kita, itu jauh lebih afdal.
daripada kalau kita berdoa dengan bahasa Arab yang kita sendiri tak memahami maksud dan kita tak menghayatinya, tuan-tuan. Jadi ustaz, macam mana saya nak tinggalkan doa bahasa Arab ke, nak tinggalkan doa Nabi ke? Tidak. Saya sebutkan begini. Maksudnya, kalau tak hafal, jangan resah gelisah sampai kita langsung tak buat langsung. Doa juga ambil bahasa Melayu. Kita faham dah bahasa Melayu. Okey, baik. Dan kalau hafal bahasa Arab dan boleh terjemah bahasa Melayu, lagi cantik, lagi bagus. Tapi kalau hafal bahasa Arab, kemudian tak boleh terjemah bahasa Melayu, buat dua-dua pun bagus. Doa bahasa Arab dulu, kemudian doa bahasa Melayu pula. Sebab tu setengah-setengah imam, tuan-tuan dekat surau, dekat masjid, dekat Johor ni kadang-kadang ada setengah-setengah surau masjid dibuat macam tu. Bagus. Awal-awal doa bahasa Arab. Jadi doa bahasa Arab ni kadang-kadang orang tak menghayati sangat. Nak akhir-akhir kadang-kadang di doa juga bahasa Melayu, tuan-tuan. Jadi ada setengah imam tempat-tempat surau masjid ni, dia mula dengan bahasa Arab, nak akhir penutup sekarang, dibuat juga bahasa Melayu. Jadi kadang-kadang dengan bahasa Melayu itu lebih mengkhusyukkan hati kita, tuan-tuan. Kita kalau boleh doa lepas sembahyang ni, tuan-tuan, kita hafal mana-mana doa yang warid daripada Al-Quran, datang daripada hadis Nabi, untuk ambil keberkatan doa-doa itu. Kemudian di akhir ni merayu kepada Allah dengan bahasa kita. Itu lebih afdal untuk Allah menerima doa kita, sebab kita berdoa dengan penuh penghayatan, dengan jiwa, dengan hati yang merasai apa yang sedang kita sebut kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Kan kita faham tu maksud dia. Dan Allah Maha mengetahui sekalian bahasa kita. Jadi tak perlu insting lah, tuan-tuan, ya. Dan kita tak nafikan memang doa yang datang daripada warid, daripada hadis Nabi tu ada keberkatannya. Kalau kita boleh hafal, itu sangat-sangatlah baik. Tapi kalau kita dengar dalam kuliah ni, tak sempat ustaz nak hafal, tak apa. Ambil bahasa Melayu dia, kita amalkan. Walaupun kita ambil terjemahannya, dia tetap juga datang daripada Nabi SAW. Kita beramal, ada juga keberkatannya di sisi Allah. Sebab tu, tuan-tuan, kadang-kadang kita ni, tuan-tuan, kita berdoa kepada Allah, kita kata, ustaz, kenapa doa saya tak makbul? Tuan-tuan, adakah Allah Subhanahu Wa Taala ni tak dengar doa saya? Tuan-tuan, ataupun kita katakan, adakah Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak memakbulkan doa-doa sekalian hamba-hambanya? Sedangkan Allah berjanji dalam Al-Quran, kata Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kamu, berdoalah, memintalah kamu kepada Allah, astajib lakum, nescaya Allah akan mustajabkan doa kamu. Tapi maksudnya kenapa kita berdoa kadang-kadang tak diberi oleh Allah? Maka Nabi SAW telah memberi jawapan kepada persoalan kita. Apa kata Nabi, tuan-tuan? Selain daripada makan haram atau apa semua tu, itu kita sedia maklum, tuan-tuan. Tapi ada orang yang dirinya tak ada makan haram, tuan-tuan. Dirinya tak ada melakukan dosa apa-apa, tapi doa dia tetap tak didengar oleh Allah. Orangnya rajin berzikir, orangnya rajin solat, tak adalah perkara-perkara haram, tapi kenapa tak didengar doa dia oleh Allah? Maka Nabi menjawab. Kata Nabi, apa, tuan-tuan? Kata Nabi, seseorang itu berdoa, tidak akan ditolak doa seseorang itu, kata Nabi, selama mana dia berdoa kepada Allah dengan hati yang khusyuk kepada Allah. Inilah jawapan dia, tuan-tuan. Jadi kadang-kadang kenapa antara sebab musabab doa kita Allah tak makbul? Sebab kita doa dalam keadaan hati kita tidak menghayati doa kita. Kita minta, tapi kita minta dalam keadaan kita tak merasa pun kita sedang bermunajat dengan Allah. Itu yang kadang-kadang, tuan-tuan, dekat surau, dekat masjid ni, kadang-kadang orang berdoa, tuan-tuan, tak duk tongkat tangan. Tuan-tuan, tak. Kita ni kena ada rasa malu lah dengan Allah. Allah ni, tuan-tuan, dah memberikan kita segala nikmat yang besar-besar ni. Kita kadang-kadang nak angkat tangan berdoa pun tidak bersungguh-sungguh kepada Allah. Mana adab kita dengan Tuhan? Mana perasaan kita yang serius menjaga kebesaran Allah? Tuan-tuan, apakah Allah ni, tuan-tuan, tidak kalau kita kata bahasa manusia kita ni, apakah Allah tidak terasa dengan perbuatan kita ni hamba dia, kita ni dibela oleh dia, dijaga oleh dia, tuan-tuan, dihidupkan oleh dia, diberi rezeki oleh dia. Maksudnya dia ni jaga kita 24 jam dengan rezeki, dengan nikmat udara. Tiba-tiba kita ni, tuan-tuan, puja manusia lebih daripada puja dia. Apakah Allah ni tidak terasa dengan perbuatan kita, tuan-tuan? Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala juga marah dengan perbuatan kita begitu, tuan-tuan. Sedangkan dia yang jaga kita lebih daripada manusia lain jaga kita. Tapi kadang-kadang kalaulah menteri datang, kalaulah raja, kita berjumpa dengan raja nak ambil pangkat datuk ni, kadang-kadang nak letak pangkat-pangkat dekat poket ni kan. Sebelum nak jumpa dengan raja, tuan-tuan, kita dah kemas dah baju kita, dah beli dah baju-baju yang mahal ni. Kalau pakai baju Melayu, samping nak pakai tu standby dah, tu tak apa lagi. Tapi kalau duduk depan raja, tengok macam mana kita menghargai manusia, menghargai raja. Apakah ustaz nak kata tak boleh menghargai raja? Tak, saya kata tak kata macam tu, tuan-tuan. Maksudnya tak salah
kita menghormati pemimpin dan sebagainya. Bahkan perkara itu memang sunnahnya. Bahkan perkara itu memang disuruh oleh Nabi untuk kita menghormati sesama pemimpin dan sebagainya. Bahkan memang dalam Al-Quran disuruh untuk kita taat kepada pemimpin. Tapi jangan sampai kita meletakkan pemimpin sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala itu yang kita boleh bersungguh-sungguh menjaga hubungan kita sesama manusia, tapi dengan Allah kita acuh tak acuh je. Sedangkan kalau nak dibanding, Allah lebih utama untuk kita lebih besarkan dia. Dia yang jaga kita, yang besar yang kita. Kalau kita kata minta maaf sebut pemimpin ke raja dan sebagainya, kalau kita berjumpa dengan mereka, kalau saya langsung tak nak jumpa. Maksudnya berapa kali sangat kita jumpa dengan mereka, raja-raja, pemimpin, Perdana Menteri dan sebagainya, tuan-tuan nak. Ataupun kita kata kalau mereka kita berjumpa berhadapan dengan mereka, mereka beri kita anugerah, tuan-tuan, dan anugerah mereka berapa kali sangat. Ada orang langsung tak pernah dapat pangkat datuk kan, tak langsung tak dapat jumpa raja lah. Orang-orang yang sekali-sekala jumpa dapatlah, tuan-tuan. Tapi Allah ni Tuhan kita, semua manusia sentiasa berada dalam jagaan Allah. Semua manusia sentiasa berjumpa dengan Allah setiap hari, tuan-tuan. Jadi maknanya Allah itu lebih layak dibesarkan, ataupun Allah itu sentiasa tak pernah melupakan kita, menjaga kita. Maka Allah itu lebih utama untuk kita pelihara dan kita membesarkan dia. Kalau kita jumpa raja, tuan-tuan, kalau kita sebut ampun tuanku, beribu-ribu ampun, dengan tangan kita tak ada pula kita angkat tangan main-main, duduk bawah gini, tuan-tuan. Kalau kita buat macam tu, apa perasaan raja pada kita? Tapi kalau kita berdoa, tuan-tuan tengok dekat Masjid Surau ni, berdoa kepada Allah ni, tangan atas lutut, sandar kan. Imam dekat depan tu berdoa, dia sandar. Dan kadang-kadang berdoa ni mata duk tengok kanan kiri. Sebab tu tuan-tuan ajar anak-anak tuan-tuan dekat rumah ni, kita tengah solat secara berjemaah ni, tuan-tuan nak bimbing anak-anak kita supaya mereka kecil-kecil lagi mereka tahu dah mereka sedang minta-minta dengan siapa, tuan-tuan nak. Dan ajar adab mereka dengan Allah daripada kecil lagi, tuan-tuan ajar. Kalau anak-anak kita tengok masa berdoa, tuan-tuan nak, dia main-main dengan kakak dia, kita sebut abah tak nak tengok awak berdoa macam ni. Sebab awak kena tahu awak sedang minta dengan Tuhan Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Jadi mana ada awak dengan Tuhan? Ajar dia, biar dia tahu daripada kecil lagi, biar dia tahu dia meminta ni adalah meminta dengan Tuhan yang segala-galanya dalam kehidupan dia, tuan-tuan. Biar daripada kecil lagi dia sudah ada rasa hati dia sedang merasakan dia sedang bersama dengan Allah. Dia faham, budak-budak faham. Jadi ajar perkara ni, tuan-tuan. Ni kita tengok orang tua-tua kita ni, tuan-tuan. Saya kalau bab ni, tuan-tuan nak, dalam kuliah saya berkali-kali saya tegur masyarakat ni, tapi masyarakat ni ada yang tak kisah. Maksudnya macam sombong, tak nak dengar cakap saya ni. Saya tegur, angkat tangan elok-elok masa doa, tuan-tuan tak? Tapi begitu jugalah masyarakat kita, tak serius mereka dengan Allah. Terpulanglah, tuan-tuan ya. Dan tuan-tuan matalah sekalian, bila kita ni tak jaga ataupun tak serius kita menjaga Allah, begitulah Allah tidak menjaga kehidupan kita. Jadi saya nak sebut dengan tuan-tuan, kadang-kadang doa kita ni Allah tak makbul kerana kita tak serius berdoa kepada Tuhan. Dan Nabi SAW sebut, maksudnya doa kita ni Allah tak terima sebab kita berdoa dalam keadaan hati tak hadir. Kita tak menghayati apa yang sedang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, kita ni di samping menjaga perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, serta kita ni redha atas segala kehendak Allah, di samping itu juga perkara yang keempat, kita mesti juga menjaga adab kita dengan Allah. Adab tu maksudnya apa? Kita sebagai hamba ni maksudnya janganlah kita ni bermudah-mudah berdoa tangan duk bawah, tak kisah. Tu panggil adab. Kalau kita tengah sembahyang, tuan-tuan, tengah sembahyang korek hidung, tuan-tuan bayangkan, boleh kita rasa tak kisah dengan Allah ni, ada benda berlaku begini, tuan-tuan. Tengah sembahyang ni, tuan-tuan, sembahyang ni apa? Sembahyang ni pertemuan khas kita dengan Allah. Sebab tu bila tuan-tuan Allahu Akbar, hakikat zahir tak nampak. Zahir memang nampak kita dekat dalam masjid lah. Zahir memang kita atas bumi Allah lah, atas rumah kita, dalam bilik kita lah. Zahir. Hakikat, tuan-tuan, sebenarnya itulah kita sedang bertemu dengan Allah. Sebab tu bila Allahu Akbar ni, di situlah kita sedang bersama dengan Allah sepenuh keadaan kita tu. Sebab tu dalam semayang, tuan-tuan, kita haram nak makan, nak minum, bercakap. Tak boleh. Sebab apa? Sebab ketika itu waktu khusus kita dengan Allah. Sebab tu kata Nabi SAW, as-salatu mi'rajul mu'minin. Solat ni adalah mi'raj, ni pertemuan khas ataupun perjumpaan hamba dengan Allah. Sebab tu dalam semayang ni, tuan-tuan, tak boleh ada lain selain daripada Allah. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bercakap, cakap batal. Kena angkat takbir baru, kena bersama balik dengan Allah, bersama dengan rukun yang baru. Tak boleh teruskan, tak boleh, tuan-tuan ya. Jadi kadang-kadang kita ni, tuan-tuan, adab dengan Allah ni sangat kurang. Kadang-kadang semayang ni pun, tuan-tuan, nak lentok kepala. Kalau jumpa raja nak lentok gitu, tuan-tuan. Sebab tu kita ni kadang-kadang, tuan, sebab dalam Islam
Lapar sangat, makan dulu. Dalam Islam, mengantuk sangat, tidur dulu. Jangan sembahyang Allahu Akbar, tersengguk. Tak ada adab dengan Allah lah, tuan-tuan ni. Sebab tu maksudnya dalam solat kita ni, kita nak kena jaga adab. Jangan sampai dalam solat ni kita mula ludah dah sembahyang. Ada ni saya tengok tuan-tuan korek telinga dan sembahyang, relax je korek telinga dan sembahyang, tuan-tuan nak. Salah ke ustaz nak korek telinga dan sembahyang, tuan-tuan nak? Memanglah dari segi hukum fiqh harus, tapi dari segi pandangan tasawuf, adab kita dengan Allah macam kita depan raja, tuan-tuan nak. Depan raja, orang raja tengah bertitah, kita korek telinga, korek hidung tak ada adab kita depan raja. Maka tuan-tuan, mulai pada hari ni saya nak sebut doa ni, angkat tangan betul-betul. Maksudnya Allah ni tuan-tuan, tengok kita bersungguh-sungguh ni, Allah seronok tak seronok lah, tuan-tuan. Allah tak terasa ke dengan kita ni, dengan manusia jaga sangat, dengan bos jaga sangat, tuan-tuan tak? Tapi dengan Allah tak kisah. Jadi maksudnya Allah ni terasa perbuatan kita, terasa lah, tuan-tuan ya. Jadi sebab tu tuan-tuan, hidup kita dekat dunia ni kadang-kadang jangan kita mempertikaikan Allah. Kenapa Allah tak tolong saya? Kenapa Allah tak utamakan diri saya? Kenapa banyak hajat-hajat saya Allah tak bantu? Jawapannya, tanya diri kita balik, tuan-tuan. Bagaimana kita ni telah benar-benar membesarkan Allah? Bagaimana kita telah benar-benar mengutamakan Allah? Bagaimana kita ni benar-benar telah menjaga pandangan Allah, tuan-tuan tak? Jadi seperti mana kita buat kepada Allah, serius kita, bersungguh-sungguh kita dengan Allah, maka begitu juga Allah akan bersungguh-sungguh dengan diri kita. Maka doa tadi saya nak sebut pasal doa untuk kita minta keampunan. Lepas ni kalau boleh amalkan juga doa untuk kita minta ampun sebelum akan datang dan sekarang. Tuan-tuan ni, sebab tu kalau ada orang-orang yang rajin beramal dengan semayang solat sunat tasbih, tuan-tuan ni, walaupun ada khilaf semayang ini, tapi ulama bersepakat boleh dilaksanakan dan perkara itu tidaklah menjadi berdosa ke apa. Maksudnya perkara itu ada hadisnya tetapi memang lemah, tapi boleh buat sebagai amalan. Semayang sunat tasbih itu antara kelebihannya adalah yang kita semayang 4 rakaat tu, tuan-tuan nak, yang Nabi suruh kita semayang tu. Nabi kata kelebihan solat sunat tasbih itu, Allah akan ampunkan dosa mereka ini sebelum akan datang dan sekarang. Itu kelebihan solat sunat tasbih, tuan-tuan ya. Baik, jadi tentang adab doa, tuan-tuan ingatlah, tuan-tuan ya. Dan adab kita dengan Allah, beringatlah kalau kita semayang betul-betul. Jangan kita ni tak kisah dengan diri kita yang dipandang oleh Allah, kena ada rasa kita sedang benar-benar berada di hadapan Allah, tuan-tuan ya. Dan seterusnya tuan-tuan, puasa hari Ashura ni maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan dosa yang lepas dan yang akan datang. Baik. Kemudian hadis Nabi SAW yang seterusnya, kata Nabi SAW, anna Nabi SAW kana la yada'un siyama tis'idil hajjah. Nabi SAW, tuan-tuan, dia tidak pernah meninggalkan puasa 9 Dzulhijjah, tuan-tuan ya. Jadi Nabi SAW ni pun sentiasa melaksanakan puasa 9 Dzulhijjah, tuan-tuan ya. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, tu ada orang tulis jaga Allah, jaga adab dengan Allah dan sebagainya. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala juga akan bersungguh-sungguh dengan kita. Jadi tuan-tuan, maksudnya kita ni kena baiki hubungan kita dengan Allah terlebih dahulu, barulah datang rahmat Allah dalam kehidupan kita, begitu tuan-tuan ya. Baik, kita malam ni nak menyambung kepada pengajian tauhid, tuan-tuan ya, pengajian mengenal kepada Allah, tuan-tuan. Baik, jadi sebelum nak masuk kepada pengajian tauhid ni, tuan-tuan, saya nak cerita dengan tuan-tuan 3 cerita. Ada 3 cerita. Cerita ni berkaitan dengan tauhid. Saya nak sebut dengan tuan-tuan, kisah ni maksudnya kelebihan orang-orang yang jiwanya cukup kuat tauhidnya dengan Allah, tuan-tuan ya. Maksud orang yang kuat tauhid dengan Allah ni maksudnya apa? Orang ni kenal Allah dan betapa dia hanya yakin kepada Allah dan dia hanya takut kepada Allah dan hatinya hanya bergantung kepada Allah, maka inilah hasilnya. Inilah perkara yang akan didapat, tuan-tuan ya. Baik, muslimin dan muslimat, cerita yang pertama, tuan-tuan ya. Ini kisah-kisah yang sahih saya sebut dengan tuan-tuan. Jadi kisah ni saya dengar daripada kuliah daripada Dr. Khalid Basalamah, tuan-tuan ya. Dalam YouTube tu lah, tuan-tuan ya. Baik, jadi apa yang diceritakan kepada kita mengenai dengan seorang salafus soleh, tuan-tuan ya, daripada kalangan tabi'in. Ini orang-orang yang mempunyai jiwa tauhid yang kuat. Maka inilah hasilnya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ni akan menunjukkan kekuasaan, mendatangkan pertolongannya bagi orang-orang yang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada tauhid, nak yakin dengan Allah macam mana, tuan-tuan? Kisah yang pertama, tuan-tuan ya. Ada seorang salafus soleh di kalangan para tabi'in, tuan-tuan, suatu hari dia ni pergi untuk berniaga lah, tuan-tuan, berniaga perjalanan daripada Iraq ke Damsyik,
Syria, Iraq ke Syria, tuan-tuan ni. Jadi orang zaman dahulu ni, tuan-tuan, mereka ni berjalan, tak ada lah petunjuk-petunjuk macam kita hari ni ada kompas, handphone jauh sekali lah, tuan-tuan ya. Jadi orang zaman dulu mereka ni berjalan ni banyak tengok matahari. Maksudnya matahari ni mana arah keluarnya, mana arah tenggelamnya, mereka ikut jalan tu. Jadi seorang ulama ini dia berjalan untuk melakukan perniagaan dia, tuan-tuan tak? Maka sampai waktu malam dia berjalan, dia berhenti pada satu hutan. Ialah ikut arah kan, masuk hutan lah, ikut arah matahari macam tu. Tak ada petunjuk jalan, tuan-tuan ya. Sekarang ni jalan raya, ada highway, ada macam-macam, tuan-tuan. Zaman dulu macam mana petunjuk mereka, tengok alam lah, tuan-tuan ya. Kadang-kadang tengok bintang dan sebagainya, tuan-tuan ya. Itu dipanggil ilmu falak tu. Ya. Jadi tuan-tuan, maksudnya suatu hari sampai dalam hutan dan dia berseorangan diri, tuan-tuan tak? Dalam keadaan dia menunggu pada waktu malam, dia pun sembahyanglah jamak qasar, tuan-tuan, dan dia pun bangun, dan disebutkan kisahnya dia tertidur dan dibangun pada awal malam. Kata dalam kisah, ulama sebut kisah dia, maksudnya kalau kita hari ni dalam pukul 11 malam, pukul 12 macam itulah, dia bangun ni seorang-seorang dalam hutan, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan dalam keadaan pukul 12 malam dibangun, dia solat tahajud dan sebagainya. Tiba-tiba, tuan-tuan tak? Tiba-tiba datang seekor harimau dalam hutan. Ini kisah benar, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, bila datang seekor harimau, dan harimau ni mengaum, dan menunjuk ngauman itu menunjukkan dia dalam keadaan sangat-sangat lapar. Tuan-tuan ni memang nak makan orang, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dalam keadaan itu, ulama ni tadi, tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata kalau aku ni lari, maka takkan selamat lah. Sebab harimau ni dia mata dia lebih tajam daripada diri aku. Dia mikir seorang-seorang. Tuan-tuan, kalau aku lari memang tak ke mana lah, tuan-tuan. Maknanya kalau nak banding kekuatan, memang aku akan kalah. Ketika itu diingat kepada Allah. Keyakinan dia balik kepada Allah. Dia tahu makhluk ni semua dalam pegangan Allah. Semua dalam jaminan Allah. Tuan-tuan, semua dalam pentadbiran Allah. Harimau, binatang buas pun siapa yang jaga? Allah. Ni cerita pasal keyakinan kepada tauhid lebih segala-galanya, tuan-tuan ya. Maka tuan-tuan, kata si ulama ni tadi, tak sebut nama dia siapa, tuan-tuan, tapi di kalangan tabi'in, tuan-tuan ya. Maka ulama ni kata, tuan-tuan, dia seru kepada harimau tadi. Dia kata, wahai harimau, ni mengaum ni, harimau nak makan dia. Wahai harimau, kata dia, kalaulah kamu ni datang, kamu ni datang kerana Allah mengutuskan kamu untuk makan aku sebagai rezeki kamu pada hari ni, kata ulama ni. Ini keyakinan dia kepada Allah. Kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah, Allah yang menggerakkan kamu, yang mendatangkan kamu ke tempat ini untuk memakan aku, maka aku redha dengan kehendak Allah. Subhanallah, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, maknanya keyakinan dia kepada Allah. Dia nampak harimau, dia tahu harimau ni makhluk Allah, dan harimau ni takkan sampai depan dia, dan dia tahu sampainya harimau itu Allah lah yang menggerakkan. Tuan-tuan, satu pengajaran yang kita kena faham dalam kehidupan kita, tak akan berlaku sesuatu perkara bahaya, melainkan semuanya itu berlaku dengan kehendak Allah, dengan pergerakan yang Allah menggerakkan mereka. COVID dan sebagainya. Jadi di sini kita kena yakin dengan Allah. Kita menghadapi suasana COVID ada di mana-mana. Tuan-tuan, saya selalu sebut dalam kuliah saya, kenapa COVID ni, tuan-tuan, wabak dia tak nampak. Dan tuan-tuan, Allah nak uji kita tak? Betul, Allah nak uji kita, tuan-tuan tak? Allah Subhanahu Wa Taala panggil kita balik kepada Allah tak dengan sebab COVID ni? Betul. Allah nak kita insafi diri kita dengan sebab wabak ni, tuan-tuan tak? Maka sengaja, antara hikmahnya, sengaja Allah menjadikan COVID ni adalah makhluk yang tak nampak, yang halus, yang kita hari ni kalau tengok tak tahu dekat mana benda tu. Kenapa Allah uji kita dengan benda yang tak nampak ni? Kerana Allah benar-benar nak kita bergantung dengan dia, dan kita memang takkan boleh elak daripada wabak ni sebab kita tak nampak. Tuan-tuan, bila kita tak nampak, kita yakin siapa yang nampak. Ni kena ada tauhid ni, tuan-tuan ya. Ni kebaikan orang yang ada tauhid. Sengaja Allah buat COVID tu tak nampak, tuan-tuan. Kalau Allah nak uji kita dengan ujian, dan Allah nak ambil kita, nak tarik kita balik kepada Allah, insafi diri supaya takut kepada Allah, tiba-tiba Allah buat wabak COVID ni nampak. Kalau begitu, tuan-tuan, tak ada orang nak bergantung dengan Allah. Dah benda nampak. Siapa yang nak takut kepada Allah? Siapa yang nak bergantung kepada Allah? Maka semua akan lawan dengan kekuatan diri. Oh, nampak COVID ni, contohlah, tuan-tuan, macam lalat. Ui, COVID boleh halau, boleh spray, tuan-tuan tak? Maka Allah tak perlu. Contohnya begitulah. Maksudnya tak perlu bergantung kepada Allah sebab COVID ni nampak bendanya, warna kuning ke warna merah. Boleh spray, boleh nampak, boleh elak diri, boleh selubung badan ke, boleh pakai mask, nampak dekat engkau tu ada COVID, kita lari, tuan-tuan. Tapi sengaja Allah buat COVID ni tak nampak, dan tak ada orang boleh elakkan diri daripada perkara ni. Kenapa Allah sengaja menguji kita dengan benda tu?
Sebab Allah benar-benar nak kita ni hanya bergantung dengan dia. Dan kita ni benar-benar merasakan kita ni tiada daya upaya langsung, melainkan dengan pertolongan Allah. Tuan-tuan ya. Tapi manusia hari ni itulah, kadang-kadang rasa tak perlukan Allah. Boleh lawan. Buat macam-macam. Tak ada kuat bergantung dengan Allah. Tak taubat, itu yang Allah tak tolong kita. Allah buat COVID ni tak nampak tu pun hikmah besar dah kepada kita. Sebab Allah memang nak kita pandang dia, bergantung dengan dia, dan memang kita tahu kita tak boleh nak buat apa-apa dengan benda ni. Sebab tak nampak. Sengaja Allah buat tak nampak sebab Allah nak panggil kita ingat dekat dia. Nak panggil kita bergantung dengan dia. Tapi saya nak sebut, wabak COVID ni macam harimau tu juga. Dia datang depan kita, Allah yang mendatangkan dia dengan kita. Sebab tu tuan-tuan, COVID ni juga makhluk Allah, dan dia bergerak tuan-tuan. Dia bergerak ke sana ke sini. Semuanya dalam pentadbiran Allah 100%. Tuan-tuan kena faham. Tuan-tuan kena faham. Dari segi tauhidnya, seluruh alam di dunia pada hari ini tuan-tuan. Seluruh alam pula minta maaf. Seluruh makhluk di alam pada hari ini tuan-tuan ya. Tuan-tuan kena faham perkara ni. Makhluk Allah ni banyak. Tuan-tuan ni saya nak sebut seluruh makhluk di muka bumi ini tuan-tuan, semuanya tidak lari daripada kehendak Allah 100%, dan tidak ada pilihan bagi mereka. Saya sebut tuan-tuan ya. Semua makhluk di atas alam ni semua dalam pentadbiran dan kehendak Allah pertama, dan tidak ada pilihan atas diri mereka, melainkan hanya dua makhluk saja yang Allah bagi pilihan, yakni makhluk manusia dan makhluk jin. Ni dua saja ada pilihan. Maka sebab tu tuan-tuan, manusia ni dia boleh pilih tu, boleh pilih ni. Sebab tu manusia dia ada syurga, ada neraka. Tuan-tuan, sebab dia buat pilihan, dan dia uji dengan pilihan-pilihan dia. Dia panggil ikhtiar. Ikhtiar ni buat pilihan tuan-tuan tak? Maka sebab tu manusia akan dibalas sesuai dengan pilihan dia. Dan sebab tu manusia dengan jin akan ditanya balik sebab mereka ada pilihan. Mereka yang memilih kehidupan mereka sama ada buat taat atau buat maksiat. Dan sebab tu manusia akan dibangkit ada balasan kerana mereka diberi oleh Allah kuasa memilih. Macam mana ini tuan-tuan, nak dengar kuliah ke, tak nak dengar kuliah ke, walaupun hakikatnya semua balik daripada Allah, tapi zahirnya kita yang usaha, kita yang buat, maka dibalas oleh Allah atas perbuatan kita. Adapun makhluk angin, makhluk malaikat, makhluk langit tuan-tuan, makhluk bumi tuan-tuan, makhluk matahari, ni semua makhluk yang lain, semua tak ada pilihan. Allah kata ke sana, ke sanalah dia. Kalau turun hujan, turunlah hujan. Kalau laut, Allah kata bergeloralah kamu, bergeloralah dia tuan-tuan. Esok bila kiamat, Allah perintah langit berguguran. Mereka tak ada pilihan. Hanya jin dan manusia. Termasuklah COVID-19 tuan-tuan. Wabak ini Allah yang mengawalnya untuk ke rumah orang ni, untuk kena pada orang ini, untuk datang pada orang ni. Termasuklah makhluk-makhluk Allah yang bernama binatang, harimau dan sebagainya tuan-tuan. Jadi bila kita pandang seluruh makhluk ni, kita kena yakin 100% makhluk ni mereka sedang bertasbih kepada Allah, yang disebutkan oleh Allah dalam Quran, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah sekalian makhluk di langit dan di bumi. Semua makhluk Allah ni tuan-tuan, kucing ke dan sebagainya, mereka bertasbih kepada Allah, dan mereka semata-mata diberi rezeki oleh Allah dengan kehendak-kehendak Allah, dan mereka semata-mata menurut kepada perintah Allah tuan-tuan. Baik. Jadi balik pada cerita harimau. Saya nak tuan-tuan yakin dengan wabak COVID ni, bukan COVID ni, dia macam kita, macam manusia. Dibincang dengan bos dia. Bos, hari ni kita nak pergi mana? Tak tuan-tuan. Bukan macam kita. COVID ni bukannya makhluk yang ada akal, yang ada nafsu macam kita. Hari ni kita nak gigit siapa? Tuan-tuan. Hari ni kita nak serang siapa? Jom serang. Jom. Tak ada. Mereka ni mendengar arahan Allah. Sebab mereka ni semua makhluk. Sebab tu tuan-tuan, siang malam, tak pernah tiba-tiba siang ni dia nak lama. Bergaduh dengan malam. Weh, malam. Kau ni rasa tak syok lah. Kita ni 12 jam. Jom kita buat lama sikit. Siang bagi lama sikit. Malam pendek. Tak lama tu malam kata, kau dah lama sangat siang. Bagi aku pula lama malam. Kalau gitu jenuh lah kita. Nak cerita siang malam ni elok percaturan dia. Sebab apa? Sebab mereka makhluk Allah. Angin datang. Datang sama ada daripada sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah belakang kita. Semuanya dalam dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu esok tuan-tuan, sampai ke ketika bila Dajjal datang, Allah lah yang akan memanjangkan siang, memanjangkan malam selama setahun. Siang 12 bulan, siang 6 bulan, malam 6 bulan. Maksudnya Allah kawal. Maka tak ada pilihan siang dan malam untuk mereka kata, oh ya Allah, aku tak nak. Saya nak cerita, manusia saja yang ada pilihan lawan Allah. Oh Allah, aku tak nak solat. Oh Allah, aku tak nak sedekah. Sebab tu dua makhluk ni akan ditanya oleh Allah. Esok adakah COVID ni akan ditanya oleh Allah? COVID mari sini. Esok dia timbang amal. COVID adakah tuan-tuan? Tak. COVID ni makhluk Allah yang 100% Allah mentadbirkan mereka segala-galanya. Sebab tu tuan-tuan, begini.
Allah tuan-tuan menciptakan alam ni keseluruhannya untuk manusia. Apa maksud untuk manusia? Untuk manusia melihat alam ni untuk kenal kepada Allah, dan Allah jadikan manusia untuk Allah. Tapi kita hari ni tuan-tuan, kadang-kadang kita tak jadikan diri kita untuk Allah. Kita banyak jadikan diri kita untuk dunia, makhluk dan sebagainya. Maka tuan-tuan sekalian, benda yang berada di sekeliling kita semuanya jalan-jalan untuk kita kenal kepada Allah. Tengok wabak Covid, kita tengok Covid makhluk Allah yang tak nampak ni, kita kenal Allah yang mentadbir dia. Jadi tuan-tuan saya nak sebut, maksudnya sekalian perkara yang ada pada kita ni, jangan takut kerana Allah menggerakkan mereka. Kita kena balik pada Allah dan bergantung kepada Allah, sebab pergerakan mereka ni semua diizinkan dan dalam kehendak Allah. Ke kanan ke kiri bukan dengan akal mereka, bukan dengan pilihan mereka, semuanya dalam arahan Allah. Sebab tu kita kena balik pada Allah. Tak boleh kita ni usaha ikhtiar sampai tanpa kita ni nak ingat pada Allah. Sebab tu kalau Allah tak angkat benda ni, sampai bila-bila tak akan terangkat. Tuan-tuan ya, baik, balik kepada cerita harimau tadi, tuan-tuan ya. Saya nak kaitkan harimau tu dengan Covid ni supaya kita ni bergantung pada Allah nah. Sebab semua makhluk ni tak ada pilihan, mereka semua dalam genggaman Allah 100%. Kita je yang boleh buat pilihan. Sebab tu kita ada azab syurga dan neraka, tuan-tuan. Termasuklah golongan-golongan jin, tuan-tuan. 2 makhluk ni saja, tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan. Dan seterusnya kata ulama ni tadi, wahai harimau, kalau datang kerana kehendak Allah, aku redha. Dan yang kedua, wahai harimau, kalau kamu datang kepada aku pada hari ni, bukan maksudnya tidak dalam kehendak Allah untuk mematikan aku pada hari ni, aku nak beramal ibadat, maka dengan pertolongan Allah, aku harap kamu pergilah dengan izin Allah. Tuan-tuan, nampak tak? Maksudnya tuan-tuan, kita ni bila nampak sesuatu benda bahaya datang daripada Allah, dan kita tahu siapa yang pegang harimau tu, kita tahu Allah, bukan harimau tu yang maha berkuasa, bukan harimau tu yang bergerak dengan sendiri nak makan kita. Kita tahu kalau dia makan kita pun tu takdir Tuhan. Dan kita tahu harimau ni boleh pergi dengan kehendak Allah, dengan kita balik ke harimau ni kepada tuan dia. Sebab tu tuan-tuan, ulama tasawuf, antaranya Imam Ghazali, tuan-tuan. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ketika mana ditanya, wahai Imam Ghazali, bagaimana aku nak melemahkan nafsu aku? Susah nak lawan nafsu. Maka Imam Ghazali, tuan-tuan, dia memberi kita satu perumpamaan yang sangat cantik. Kita kadang-kadang lemah dengan nafsu kita, tuan-tuan. Selalu kalah dengan nafsu. Dan kita kata, macam manalah aku ni nak bunuh nafsu, bagi aku ni boleh sentiasa ikut perintah Allah. Jangan banyak sangat aku duk ikut nafsu, tuan-tuan. Maka Imam Ghazali membagi kita satu ideologi yang sangat baik untuk kita faham. Kata Imam Ghazali, ya tuan-tuan, dia kata sebenarnya, kalau kita tengok, kata dia, anjing yang liar, kata Imam Ghazali, anjing yang liar ni tuan-tuan, anjing yang liar yang besar, tuan-tuan. Anjing tu bukan setakat liar, besar, ganas, lebih tinggi daripada kita, kata Imam Ghazali. Dan kalau kita tengok dia, memang kita kalah. Kita tahu dah kita kalah. Dan kita takkan mampu lawan dia. Tetapi kata Imam Ghazali, bagaimana kamu nak melembutkan anjing yang besar, yang liar, yang bahaya ni? Kata Imam Ghazali, kamu takkan dapat lawan dia, sebab dia besar daripada kamu, dia kuat daripada kamu, sebab dia ganas daripada kamu, tuan-tuan. Maka kata Imam Ghazali, cara untuk melembutkan anjing yang liar ini, yang bahaya ni, kena panggil tuan dia. Tuan-tuan ya. Sebab anjing ni tuan dia boleh kawal, tuan-tuan. Maka kalau tuan dia datang, kan, kita panggil tuan dia, kan, ambil balik anjing dia, maka anjing dia akan lembut dan tuan dia boleh kawal dia. Maka kata Imam Ghazali, nafsu ni adalah makhluk Allah, dan dia kuat dan dia hebat, tuan-tuan. Mana tak hebatnya? Kalaulah kita ni boleh senang-senang kalahkan nafsu, tuan-tuan, hari ni ramailah manusia jadi wali-wali Allah. Tapi hari ni tuan-tuan tengok berapa ramai manusia tak jaga mata, tak jaga telinga, sebab memang manusia kalah dengan nafsu, tuan-tuan. Berapa ramai manusia ni solat acuh tak acuh, nak cepat habis, tuan-tuan, tak kisah dengan pandangan Allah. Makan nak makan banyak, tengok TV nak lama-lama, ni nafsu semua. Jadi tuan-tuan tengok hari ni berapa ramai manusia yang sentiasa kalah dengan nafsu. Nak cerita, nafsu tu memang kuat dan kita sentiasa kalah dengan dia. Maka Imam Ghazali ajar kita, nak tunduk nafsu, nak kalahkan nafsu, balikkan nafsu ni kepada Allah yang mengawal dia. Tuan-tuan ya. Jadi minta pada Allah lah, tuan-tuan. Ya Allah, bantu aku. Kita minta pada Allah macam harimau tadi lah, tuan-tuan. Jadi maksudnya, si hamba Allah ni yakin harimau ni Allah yang mentadbir, menguruskan dia. Maka Allah sebagai tuan yang menggerakkan harimau ni. Kalau harimau ni nak terbang pun Allah yang terbangkan dia. Kalau harimau ni nak buka mulut, nak gigit kita, nak makan kita pun, memang itu kehendak Allah yang menyebabkan dia boleh gigit kita, berdarah kita punya badan, kita pun jadi sakit. Mudarat tu pun semua datang daripada Allah. Tapi keyakinan kita maksudnya Allah juga boleh buat sebaliknya. Maksudnya Allah boleh buat harimau ni yang memang 100% dia yang kawal, Allah boleh buat harimau itu balik ke belakang. Jadi orang ini berdoa, ya Allah, wahai harimau, kalau kamu ni maksud datang mengganggu aku nak beramal ibadat kepada Allah, pergilah kamu dengan izin Allah. Harimau ni dalam keadaan mengaum, tuan-tuan. Bila orang ini bergantung kepada Allah, di situ jelas menunjukkan yang bahawasanya
Allah yang kawal harimau tu, bukan harimau tu sendiri. Kalau bukan Allah yang kawal harimau, orang ni berdoa, harimau takkan bergerak. Tapi ni kuasa Allah nak tunjuk kepada kita, wahai manusia, ni pengajaran iktibar kisah cerita tuan-tuan. Wahai manusia, walaupun binatang itu seganas mana pun, walaupun binatang itu sekuat mana pun, walaupun musuh kamu yang datang kepada kamu sehebat mana sekalipun, bila aku Allah Subhanahu Wa Taala yang menguruskannya, aku boleh, bila aku berkehendak untuk tidak memberikan mudarat kepada kamu, benda tu takkan mampu untuk mudaratkan diri kamu, kerana benda tu aku yang gerakkan dia, aku yang kawal dia, aku yang mendatangkan bahaya tu kepada diri kamu. Jadi tuan-tuan, inilah kebergantungan kita, hanya takut kepada Allah dan hanya nampak Allah yang mengawal segala-galanya. Sebab makhluk Allah ni, saya sebut dengan tuan-tuan, 100% mereka ni semua dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, Allah yang segala-galanya. Maka harimau ni tak jadi, dia pusing belakang balik tuan-tuan, dan akhirnya tak jadi makan. Asalnya dia mengaum lapar sebenarnya tuan-tuan. Harimau tu datang, mengaum tu siapa punya kerja? Allah juga sebenarnya tuan-tuan ya. Dan dia mengaum dalam keadaan nak makan tu, perintah siapa? Perintah Allah juga harimau ni tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok makhluk-makhluk Allah ni, kadang-kadang memang ada yang Allah arah mereka untuk datang bala dekat dunia pada hari ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok macam ikan-ikan di laut tuan-tuan. Kadang-kadang ada ikan-ikan yang bila nak datang bala ni, mereka sudah lari. Sebab apa mereka sudah lari? Sudah datang perintah Allah. Mereka tahu tempat tu nak kena bala. Sebab tu kadang-kadang burung tuan-tuan, mereka ni bergerak jauh. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok satu tempat tiba-tiba burung lari, tu bahaya tuan-tuan ya. Sebab tengok mana binatang-binatang ni. Sebab tuan-tuan kena tahu, tempat kita ni kadang-kadang Allah rahmat kerana ada burung, ada binatang, ada anak-anak kecil. Allah sayang mereka ni, dosa-dosa kita ni menjadi penghalang untuk Allah turunkan bala, kerana ada orang soleh, ada budak-budak kecil, ada orang tua-tua yang beramal ibadah kepada Allah tuan-tuan. Maka dosa kita ni kadang-kadang terhalang oleh kerana kebaikan-kebaikan mereka. Ada burung-burung tuan-tuan. Sebab tu satu tempat bila Allah nak turunkan bala, awal-awal kadang-kadang Allah perintah makhluk-makhluk Allah yang baik-baik ni untuk tinggalkan tempat tu tuan-tuan. Burung ni pergi mana ni? Kan dulu berkicau rumah kita, tak ada bunyi dah. Mana burung-burung ni hilang? Tu bahaya tuan-tuan ni. Maksudnya nak sampai musibah kat tempat tu, Allah bawa lari dulu makhluk-makhluk yang baik-baik ni, maka datanglah musibah. Sebab tu tuan-tuan, kita esok di akhirat kelak, bukan di akhirat kelak, kita nak sampai kiamat nanti tuan-tuan, sebelum Allah memberi balasan memberi balasan bala hari kiamat, dahsyatnya kiamat tu, Allah matikan orang beriman dulu. Sebab orang beriman ni Allah tak biarkan mereka menghadapi bala ni, menghadapi susah payah. Allah matikan mereka dengan angin lembut, tinggal orang-orang yang ingkar, baru turun bala. Macam binatang-binatang ni begitu tuan-tuan ya. Sebab tu saya nak sebut apa, binatang ni Allah yang arahkan mereka. Mereka nak duduk atas pokok ni ke, atas pokok sana ke dan sebagainya tuan-tuan. Maknanya semua itu dalam kehendak Allah. Jadi tuan-tuan, keyakinan kita begitu. Jadi kita habiskan cerita kita pada malam ni, 2 kisah lagi tuan-tuan. Habis kisah tu, maka dia pun lari. Maka tuan-tuan, bukan wabak COVID ni, maksudnya kita yakin Allah yang menggerakkan mereka nak terbang dalam hidung kita kan, dan semana-mana semua dalam izin Allah. Tapi bukan maksud tuan-tuan tak pakai mask. Ni salah juga ni. Ada orang kadang-kadang dipaham ni kan COVID ni Allah yang pegang, apa nak pakai mask ni tuan-tuan. Tu salah pula kepahaman dia, keyakinan dia kepada Allah tu betul dah. Tapi dia meninggalkan usul ikhtiar ni tak boleh juga. Kena ada juga usul ikhtiar. Maksudnya tuan-tuan, macam harimau tadi, tahu dah Allah yang segala-galanya, tapi perlu doa tak? Perlu doa juga. Tak, maksudnya bukan niat je. Tak apalah, Allah punya kerja, biarlah. Tu bertawakal bulat-bulat gitu, tak boleh juga. Kena angkat tangan juga. Ya Allah, Engkau lah yang mengawal. Kena ada usaha dengan doa, dengan sebab-sebab lain dan sebagainya tuan-tuan. Ikut usaha yang mana yang kita boleh buat lah. Kalau hutan nampak harimau, kena jugalah ada kayu ke pisau ke. Jangan, ikutlah ya Allah, kalau mati-mati lah aku tuan-tuan. Itu bunuh diri namanya tuan-tuan ya. Kena ada usaha juga, doa dan sebagainya tuan-tuan. Kena pakailah mask tu, kena usaha jugalah tuan-tuan. Bukan setengah orang dulu tuan-tuan, masa mula-mula awal COVID, ada orang yang kadang-kadang dia berlebihan dengan perkara ni. Dia masuk rumah Allah, dia kata apa takut COVID ni. Ada orang cerita dengan saya, AJK surau, AJK Majid, apa takut-takut ni, semua Allah punya kan. Masuk masjid gitu je tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, Nabi SAW ketika mana ada seorang sahabat tuan-tuan dibawa unta. Kemudian tuan-tuan, unta ni dia tak ikat. Nabi kata kenapa tak ikat? Kata sahabat ni, aku bertawakal kepada Allah. Nabi kata tak betul bertawakal gitu. Maksudnya Nabi sendiri menerang mengajar kita sunnahnya tak betul begitu. Maka Nabi kata ikat dulu baru bertawakal. Maksudnya kena adalah mengikatnya kan, kena adalah usahanya, barulah kita berserah diri kepada Allah tuan-tuan ya. Jadi habis kisah pasal tu. Yang kedua, kita ada 3 kisah, itu kita akhirlah kuliah kita tuan-tuan ya. Kisah ni saya rasa menarik, sayang nak tinggal untuk saya skip kuliah pada malam ni tuan-tuan. Kita lambat sikit tuan-tuan. Baik, yang kedua, kisah mengenai bagaimana
seorang sahabat Nabi, Abdullah Al-Hadrami nama dia. Abdullah Al-Hadrami ni tuan-tuan, ada seorang sahabat Nabi SAW yang mana Nabi hantar dia menjadi panglima perang, Abdullah Al-Hadrami, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, ketika mana mereka habis dalam satu peperangan, tuan-tuan, ni keyakinan akidah sahabat Nabi. Tuan-tuan, kalau kita kalau kita hari ini orang Islam ada akidah yang kuat kepada Allah begini, tuan-tuan, kita akan menang, mengalahkan semua musuh. Musuh kafir pun kita akan menang, dan berlawan dengan musuh-musuh yang tak nampak ni, COVID, kerana kita akan menang. Tapi hari ni kita kalah dengan COVID ni. Sebab apa? Sebab Allah yang menguji kita, tak nak angkat wabak ni sebab kebergantungan kita kepada Allah tak ada. Itu masalah kita pada hari ni, tuan-tuan ya. Jadi kita yang tahu ni kena bergantung kepada Allah lah. Mudah-mudahan kerajaan kita, orang-orang atasan, mereka diberi hidayah oleh Allah untuk mereka balik pada Allah dan berdoa banyak-banyak kepada Allah, dan usaha ikhtiar atas makhluk ataupun atas rakyat untuk ingat pada Allah, balik pada Allah dan berdoa banyak-banyak pada Allah. Gitulah tuan-tuan ya. Baik, jadi tuan-tuan, Abdullah Al-Hadrami bila balik dalam peperangan, tuan-tuan, kisah yang kedua, maka bila sampai satu perjalanan mereka dengan sahabat-sahabat yang lain, maka mereka melalui hutan juga, tuan-tuan, hutan yang sangat besar. Maka ketika mana ada di kalangan para sahabat ni, sahabat Nabi, tuan-tuan, ni kisah zaman Nabi lah maknanya, tuan-tuan ya. Tadi cerita tabi'in ni cerita Nabi. Dan kemudian sahabat ni tengok hutan, kata sahabat yang pakar dalam hutan ni, dia kata wahai panglima, kata dia, kita ni tak boleh masuk hutan ni, kata dia. Sebab apa? Sebab mengikut kepada ilmu yang aku faham, hutan ni banyak binatang buas. Kalau kita masuk, kita akan bahayalah, akan dimakan dan sebagainya. Tuan-tuan, ini petunjuk ataupun ini kita katakan sebagai suatu yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk tentang kehadiran dia, tentang kekuasaan dia, kebesaran dia mengawal makhluk-makhluk dia bila kita bergantung dengan dia. Itu saya sebutkan, tuan-tuan ya. Kita Abdullah Al-Hadrami ni maksudnya Allah nak tunjukkan kepada kita kekuasaan dia, pertolongan dia, ataupun kita katakan kehadiran diri Allah. Itu maksudnya Allah hadir tolong kita bila kita bergantung dengan dia. Jadi Allah tunjukkan, maksudnya hamba-hamba dia, bila nampak dia yang maha kuasa, datanglah pertolongan dia. Tapi hamba-hamba dia, bila tak nampak Allah yang maha berkuasa segala-galanya, tak bergantung dengan dia, maka sebab tu tak datang pertolongan dia. Jadi kita kena yakin kita ni dalam susah, nampak Allah, yakin dengan Allah, bergantung dengan Allah, insya-Allah Allah akan tolong. Allah akan datangkan kepada kita pertolongan dia. Sebab itulah hadis Nabi, tuan-tuan. Nabi SAW menyebutkan, kata Nabi, Allah akan sentiasa bersama-sama dengan hamba-hambanya. Maksudnya Allah akan sentiasa dengan pertolongannya kepada hamba-hambanya selama mana, ni tuan-tuan kena pegang kata-kata Nabi ni, tuan-tuan ya. Allah akan sentiasa bersama dengan pertolongan diri dia kepada hamba-hamba dia, tuan-tuan ya. Pertolongan Allah ni akan sentiasa bersama dengan hamba-hambanya dengan syarat selama mana hamba ini benar-benar merasakan dia perlu kepada Allah. Kalau ikut hadis Nabi itu, Nabi kata selama mana hamba itu merasa miskin. Tuan-tuan ya. Jadi maksudnya Allah ni akan tolong kita selama mana kita ni benar-benar rasa tak ada apa-apa, benar-benar rasa mengharapkan Allah, rasa miskin, tak ada daya upaya dah, rasa lemah betul-betul. Maka selama tu pertolongan Allah akan datang kepada kita. Tapi tuan-tuan hari ni, kenapa kita tak dapat pertolongan Allah? Sebab kadang-kadang kita rasa kita kaya, kita boleh, kita hebat, maka tak datanglah. Tapi kalau kita benar-benar rasa fakir, miskin, rasa tak boleh buat apa-apa, macam ada harimau dalam hutan, tuan-tuan, kekosongan yang kita rasa tu, apa yang boleh kita buat sekarang ni? Apa yang ada pada aku seorang? Ketika tu kebergantungan kita 100% dengan Allah sahaja, pertolongan Allah akan datang. Tapi janganlah dalam hutan je nak rasanya tu. Maksudnya kita sekarang ni dengan wabak ke, dengan rezeki ke, tuan-tuan, dengan apa segala ujian musibah kita ni, kita kena tahu makhluk Allah ni semua Allah yang pegang, Allah yang jaga. Kita mesti meletakkan kebergantungan kita kepada Allah ni, benar-benar rasa perlukan Allah, datang pertolongan Allah, insya-Allah. Gitu tuan-tuan ya. Maka ketika mana keadaannya begitu, maka Abdullah Hadrami kata apa? Wahai semua panglima, wahai semua tentera-tentera, semua ikut aku, kata dia. Jadi tuan-tuan, ni cerita pasal hadis, tuan-tuan ni. Maka Abdullah Hadrami dia bertakbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bertakbir sekuat-kuatnya dalam hutan tu, tuan-tuan. Maksudnya ada usaha tak? Ada usaha, bukan masuk-masuk gitu saja, tuan-tuan. Maka dia bertakbir dengan Allahu Akbar 3 kali dan dia seru, wahai sekalian makhluk Allah. Sebab apa Abdullah Hadrami ni macam ni? Sebab dia yakin hutan yang ada dalam hutan ni makhluk Allah, dan dia tahu semua dalam hutan ni Allah yang mengawal mereka, dan mereka bukan macam manusia yang ada pilihan nak makan ke tak nak makan, nak makan ke tak makan ke, nak jadi apa, Allah yang sedang mengawal mereka 100%. Itu kena balik pada Allah sungguh-sungguh. Maka dia panggil, wahai sekalian makhluk dalam hutan,
kami ini bukan datang ke dalam hutan ini dengan datang diri sendiri. Kami diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah Al-Azmi. Kami ini diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu pengajaran lagi tuan-tuan yang kena faham. Tengok Rasulullah diutus sahabat-sahabat yang macam mana. Sebab tu tuan-tuan, panglima perang yang Rasulullah utus pun bukan panglima perang yang hanya kekuatan badan sahaja, tapi panglima perang yang kuat keyakinannya kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan, hari ni nak cari pemimpin, jangan cari pemimpin yang hanya ilmunya banyak ataupun yang hanya banyak pengalaman. Kena cari pemimpin yang kuat imannya kepada Allah, baru ada keberkatan, tuan-tuan. Tengok Rasulullah pilih pemimpin, bukan ambil panglima siapa-siapa. Allah ambil panglima yang imannya kuat, yang keyakinannya kepada Allah, maka dia mengepalai tentera. Dan dengan panglima macam ni lah akan turun rahmat daripada Allah, pertolongan daripada Allah. Maka panglima Abdullah Al-Hadrami ni, dia kata kepada seluruh hutan yang ada, makhluk Allah lautan, wahai semua makhluk Allah lautan, kami datang dengan diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami bukan datang sendiri. Kalaulah maksudnya kamu mengetahui kami datang dengan utusan kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka kami mohon kamu semua yang berada dalam hutan ni, tunjukkan kami jalan keluar untuk kami balik ke Madinah berjumpa dengan Rasulullah, dan jangan di kalangan kamu yang memudaratkan diri kami dengan kehendak Allah. Tuan-tuan, dia bercakap dengan binatang tapi hatinya meyakini kepada Allah yang mengawal segala-galanya. Tuan-tuan, disebutkan dalam kisah tersebut, maksudnya tuan-tuan sekalian, binatang dalam hutan tu keluar. Subhanallah. Ni semua kuasa Allah, tuan-tuan. Tak mustahil Allah nak buat bila kita dekat dengan dia dan kita kuat bergantung dengan dia. Sebab tu tuan-tuan, saya nak sebut juga, keyakinan kita ni tak boleh memadai dengan keyakinan sahaja. Belajar tauhid dengan Ustaz Isyam, yakin sebegini, tapi kita ni adab dengan Allah. Tak ada semayang laju, tak jadi. Tuan-tuan, duk semata-mata, ya Allah, ni semua kau punya kerja kan. Yakin dengan Allah, tapi amal ibadat tak ke mana, dosa maksiat lakukan banyak, tak jadi juga. Tuan-tuan, maksudnya yakin kepada Allah tu satu bab, dan dekat diri kepada kita kepada Allah dengan Allah redha sayang kepada kita satu bab yang kedua. Kena buat dua-dua. Maksudnya nampak harimau dalam hutan berseru kepada Allah, tapi kalau Allah tak sayang pada kita, dia tak dengar seruan kita, kita seru, harimau makan kita juga. Mudarat tu sampai kepada kita juga sebab Allah tak tolong kita. Kenapa? Kita yakin segala-galanya Allah. Kenapa Allah tak tolong kita? Kan kita bermohon bermunajat kepada Allah dalam keadaan kita susah, tuan-tuan. Kita yakin tak Allah boleh tolong kita, sebab tu kita mengadu kepada Allah, betul. Tapi kenapa Allah tak tolong kita, sedangkan kita yakin dah masalah ni hanya Allah saja boleh selesaikan. Tapi di mana sebabnya Allah tak tolong kita? Sebabnya kita tak baikkan solat kita. Kita diuji oleh Allah dengan ujian musibah, kemiskinan, kecontohnya dan sebagainya, tuan-tuan. Kita mengadu, tapi solat lambat, Quran tak banyak baca. Kita tak jaga dari segi kasih sayang Allah pada kita, maka aduan kita juga kadang-kadang tidak diendahkan oleh Allah sebab kita mengabaikan hak-hak Allah. Kita berdoa bukan kita tak yakin kepada Allah, yakin. Tapi kadang-kadang adab kita sebagai hamba banyak kita leka. Kita dengan Allah tak bersungguh-sungguh, macam mana Allah nak tolong kita walaupun kita yakin dengan Tuhan? Jadi saya nak sebut dengan tuan-tuan, dua-dua kena ada. Hari ni ada orang kadang-kadang ambil tauhid je, dari segi syariatnya tak ke mana. Jadi tak jadi juga tuan-tuan. Jadi maksudnya Abdullah Al-Harmi ni, keluarlah binatang-binatang tadi, dan disebutkan dalam kisah itu, tuan-tuan, yang keluar ni harimau rusa pun ada. Disebutkan oleh Dr. Khalid Basalamah cerita pasal perkara ni. Dan harimau rusa ni mereka tak makan sesama mereka pun, tuan-tuan. Mereka keluar beratur, bahkan dengan kehendak Allah, kuasa Allah, tuan-tuan. Binatang-binatang ni menunjuk jalan keluar, beratur semua, tuan-tuan. Subhanallah. Bila kita baik dengan Allah, dekat dengan Allah, yakin dengan Allah, inilah pertolongan Allah, mukjizat ataupun perkara luar biasa yang Allah akan beri kepada kita orang beriman. Datang limpahan rahmat pertolongan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Maka kita nak buang COVID, nak mengadu kepada Allah, baiki dulu hubungan rakyat dengan Tuhan. Tuan-tuan, baiki dulu dosa maksiat rakyat dengan Tuhan. Bila kita mengadu kepada Allah dalam keadaan kita menjaga adab, hubungan, zikir, Quran, kita meninggalkan dosa dan maksiat, mengadu kepada Allah, yakin 100% pertolongan Allah akan cepat sampai dan kita akan keluar daripada sekalian masalah. Kenapa, tuan-tuan, kita tak keluar masalah? Sebab kita tak cari Allah. Macam mana Allah nak turunkan kurniaannya kepada kita pada ini? Kita ini benda-benda begini sebagai pengajarannya, sebagai kita katakan sebagai muhasabah untuk diri kita yang sekarang ni, kenapa belum datang pertolongan Allah. Sama dengan cerita ni, tuan-tuan. Maka keluar sampai habis, selamatlah, tuan-tuan. Dan maksudnya bagaimana harimau tu tak makan rusa ketika itu, dan mereka boleh beratur, dan sekalian sahabat balik dalam keadaan selamat. Kenapa? Semua makhluk tu Allah yang jaga. Dan mereka sahabat-sahabat pergi berperang dengan sebab utusan Rasulullah. Mereka adalah kekasih Allah, hamba-hamba Allah yang Allah kasih. Maka Allah beri pertolongan sebegitu rupa, tuan-tuan. Yang terakhir ni, kisah ni tuan-tuan sedia maklumlah, tuan. Yang terakhir,
Sikit lagi dah tuan-tuan ni. Yang terakhir kisah Sayyidina Umar. Ni semua cerita ni semua orang tahu. Maksudnya kisah ni masyhur, orang tahu. Kisah Hadrami tadi ramai orang tak tahu kan. Tentang tabi'in tadi mungkin kita jangan-jangan dengar. Ni kisah ni semua orang tahu. Kisah bagaimana Sayyidina Umar tuan-tuan menulis surat kepada Sungai Nil. Ni semua orang tahu. Tuan-tuan nak kisah ni masyhur tuan-tuan ya. Kita ke mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tuan-tuan. Umar bin Al-Khattab ni adalah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga tuan-tuan ya. Sayyidina Umar Al-Khattab ni tuan-tuan ketika mana dia menjadi khalifah, dia telah mengutus Amru Al-As. Tuan-tuan ada Amru Al-As untuk menjadi gubernur tuan-tuan ya. Untuk menjadi gubernur di negara Mesir sana tuan-tuan dan di sana ada Sungai Nil tuan-tuan. Dan Sungai Nil ni tuan-tuan memang setiap tahun dia akan berhenti. Dia akan berhenti, pengaliran air dia akan berhenti. Masa Amru bin Al-As tuan-tuan bila dia sampai ke sana tuan-tuan baru tak sampai seminggu dia menjadi gubernur di sana tuan-tuan di kawasan Sungai Nil tu. Jadi sungai ni berhenti. Rupa-rupanya memang keadaan tu menjadi kebiasaan. Sungai Nil ni tuan-tuan, dia sentiasa bersih setiap tahun. Masa ketika itulah pada zaman tu tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, Amru bin Al-As ni tuan-tuan tanya kepada penduduk yang berada kat situ. Dia jadi gubernur kat sana, diwakilkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka dia tanya pada penduduk kampung, ketika mana sungai ni berhenti, bagaimana kamu buat? Kata mereka, kami ni setiap kali sungai ni berhenti, kami akan campak kambing, campak lembu, dan kata mereka yang lebih cepat sungai ni mengalir bila kami korbankan anak-anak dara ataupun perempuan-perempuan dara lah, perempuan-perempuan sunti, bila mengalir je darah dia atas sungai ni terus mengalir. Kata Amru bin Al-As, ya Allah, kata Amru, ini suatu perkara yang khurafat. Ini suatu perkara yang besar dosanya, mulai hari ni jangan buat lagi. Maka tuan-tuan, Amru bin Al-As ni tuan-tuan ditulis surat kepada Sayyidina Umar. Zaman dulu pakai surat je tuan-tuan ya. Tak ada WhatsApp, tak ada telefon, tak ada apa. Internet tak ada. Jadi maksudnya bila tulis surat kepada Sayyidina Umar balas surat balik. Apa Sayyidina Umar kata? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wahai Sungai Nil, jikalau kamu mengalir dengan kehendak Allah dan bukan dengan sebab khurafat apa semua tu, kamu ni makhluk Allah. Maksudnya Sayyidina Umar tulis surat pada makhluk Allah yang bernama sungai tuan-tuan. Bukannya Sayyidina Umar ni tulis surat pada orang, sungai. Nak cerita apa? Sungai ni pun Allah yang takbir. Sampai kita boleh bercakap dengan sungai tu tuan-tuan. Dan sungai tu mengalir ke berhenti ke dalam pilihan Allah tuan-tuan. Kita kalau cakap dengan manusia tak boleh. Kalau cakap dengan manusia dia akan pilih. Kalau kita kata ke anak kita kan, abah nak awak baca Quran. Dia ni nak baca Quran ke tak nak baca Quran. Manusia dia buat pilihan. Itu jadi masalah. Tapi kalau kita cakap dengan makhluk Allah, bukan mereka yang pilih, Allah yang pilih. 100% Allah yang kawal mereka. Maka kata Sayyidina Umar, wahai sungai ni dengan nama Allah, dikiranya kamu ni makhluk Allah dan kamu mengalir dengan kehendak dan izin Allah, bukan kamu mengalir dengan sebab darah dan sebagainya, maka mulai hari ni kata Sayyidina Umar, mengalirlah kamu sampai bila-bila, jangan berhenti lagi. Sekiranya kamu ni makhluk Allah dan kamu mengalir dengan kehendak Allah, bukan mengalir dengan sebab pemujaan-pemujaan begitu. Maka Sayyidina Umar kata kepada Amru bin Al-As supaya baca surat ni kepada Sungai Nil. Maka sampai surat tu tuan-tuan, maka dibacalah surat itu kepada Sungai Nil. Maka Sungai Nil mengalir sampai hari ni, tak berhenti-henti air sungai ni. Semua itu syaitan sahaja. Jadi saya nak buat apa kan tuan-tuan? Syaitan juga boleh mengaburi kita punya mata dengan menampakkan sungai itu mengalir, padahal itu semua hanyalah sihir yang dilakukan oleh syaitan sahaja. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita ni kena bergantung kepada Allah, jangan bergantung selain daripada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan ya. Jadi sekadar itulah perkongsian kita tuan-tuan. Kalau tengok Sayyidina Umar tadi, pertama kerana dia tu sebenarnya orang yang kuat iman kepada Allah tuan-tuan. Sebab Sayyidina Umar ni kita sedia maklum lah, mana kata jalan itu pun syaitan tak berani nak lalu tuan-tuan. Punyalah dia ni orang yang sangat dekat kepada Allah sampai syaitan pun tak berani nak lalu jalan dia, apatah lagi nak datang dekat dengan diri dia tuan-tuan. Jalan dia pun syaitan tak berani nak datang dah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni tuan-tuan bukan setakat syaitan ni tak nak ikut jalan kita, syaitan bersarang dalam hati kita tuan-tuan. Dia duduk dalam hati kita, jadi rumah dia tuan-tuan. Dah besar dah meninggal syaitan dalam hati kita. Allahu akbar tuan-tuan. Jadi Sayyidina Umar ni orang dekat kepada Allah, maka dia punya hajat, dia punya permintaan kepada Allah tu Allah cepat memakbulkan. Jadi pengajarannya jaga hubungan dengan Allah dan berkeyakinan kepada Allah juga, kena yakin kepada Allah, maka akhirnya pertolongan Allah sampai tuan-tuan ya. Jadi sekadar itulah perkongsian kita pada malam ini tuan-tuan ya. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kita dua nikmat ini, nikmat menjaga adab, nikmat beribadah, nikmat dengan hati yang sentiasa membesarkan Allah, nikmat rezeki syariat lah.
dan nikmat tauhid yang tinggi. Maksudnya kita syariat pun bagus, menjaga hubungan dengan Allah pun kuat, dan tauhid kita dengan Allah pun sama-sama kuat. Allah bagi kita dua nikmat. Sebab tu ada ulama dia berdoa kepada Allah, ya Allah kurniakan kepada aku tauhid yang hakiki dan syariat yang mengikut kepada Nabi SAW. Sebab tu setengah ulama dia doa dengan dua perkara ni, sebab dia faham hidup ni tuan-tuan kena ada dua, keyakinan kepada Allah dan ibadah kepada Allah. Dua perkara ni penting. Hidup kita ni, saya ulang balik, perlu ada keyakinan kepada Allah, perlu ada hubungan dengan Allah. Ibadah lah maksudnya. Sebab tu ada ulama doa, ya Allah kurniakan kepada aku tauhid yang sebenar dan syariat yang mengikuti kepada perjalanan Nabi SAW. Syariat ni maksudnya benar-benar syariat yang meninggalkan dosa maksiat, yang kekal dalam ketaatan, yang kuat menjaga hubungan dengan Allah, dan keyakinan kepada Allah, yang meyakini Allah segala-galanya, yang maha berkuasa lebih daripada segala-galanya tuan-tuan ya. Segala yang baik semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf kekurangan. Jadi saya harap tuan-tuan boleh share kuliah saya sebanyak-banyaknya. Sebab saya rasa perkongsian kita pada malam ini sangat penting untuk rakyat Malaysia faham. Tentang pada hari ini kita perlu hubungan dengan Allah, hubungan yang kuat dan tauhid yang tinggi untuk kita hari ini menghadapi ujian yang berlaku kepada kita pada hari ini. Dalam keadaan kita akan berjaya, sama ada ujian yang sekarang, pada masa akan datang, lebih-lebih lagi nanti Dajjal nak keluar nanti pun, inilah pegangan kita dengan tauhid yang sebenar, yakin kepada Allah segala-galanya, dan terus berzikir, ingat kepada Allah bersungguh-sungguh. Maka menghadapi ujian-ujian yang mendatang selepas hari ini, kita rakyat Malaysia khasnya kalau faham tentang perkara ni, kita akan sentiasa terus selamat sampailah bertemu dengan Allah. Sama ada zaman ni 10 tahun akan datang, sampai bila-bila akan sentiasa dalam pertolongan Allah, bila mana kita pegang dua perkara ni, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian baik semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf kekurangan dalam saya kuliah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan memberkati kehidupan kita dan perjalanan kita kepada Allah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.